Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz Aiman bin Abu akan membentangkan berkaitan bab 7 sejarah tingkatan 3 iaitu penentangan masyarakat tempatan. Gerakan kebangkitan menentang kuasa barat, terutamanya British negara kita, merupakan kesan cetusan rasa tidak puas hati masyarakat tempatan terhadap hak mereka yang dinafikan British. Perubahan pentadbiran yang diperkenalkan oleh kuasa barat yang sangat berbeza daripada sistem pentadbiran tradisional sedia ada telah memberi kesan terhadap kuasa pemerintah serta masyarakat tempatan. Oleh yang demikian, para pejuang bangkit dengan nekat mahu mengusir kuasa barat dari tanah air kita. Terdapat 3 bentuk penentangan yang dijalankan, iaitu penentangan bersenjata, mencabar perjanjian dan menggunakan sistem perundangan. Penentangan bersenjata paling banyak digunakan oleh pejuang tempatan. Yang menggunakan penentangan bersenjata ialah Abdul Said bin Omar yang dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dol Said. Dol Said dilahirkan pada 1773 dan berasal daripada suku Semenanggap. Beliau melakukan penentangan bersenjata kerana British mengenakan cukai hasil tahunan sebanyak 1/10 terhadap Naning. Pada 1831, Perang Naning pertama berlangsung dan menyaksikan kemenangan Dol Said dan pengikutnya. Pada 1832, Perang Naning kedua menyaksikan kemenangan di pihak musuh iaitu British kerana Yang Tuan Rembau dan pembesar lain enggan memberi bantuan kepada Dol Said. Oleh itu, British berjaya menakluki pusat pentadbiran Naning iaitu Tabuk. Seterusnya, penentangan bersenjata di Negeri Sembilan oleh Tunku Anta yang merupakan anak Raja Rajin Yang Tuan Besar Negeri Sembilan. Pada 1875, Yang Tuan Anta dilantik sebagai Yang Tuan Seri Menanti. Beliau menentang campur tangan British di Sungai Ujong kerana mengugat kedaulatan bangsa selain bimbang British akan meluaskan kuasa ke wilayah sekitarnya. Oleh itu, beliau melakukan penentangan bersenjata dengan memimpin 4,000 orang pengikutnya menentang Datuk Kelana yang disokong British. Namun, Yang Tuan Anta gagal mengalahkan British di Paroi dan Bukit Putus. Pada 1876, Baginda berunding dengan Governor Negeri-Negeri Selat dan dilantik sebagai Yang Tuan Besar Seri Menanti. Datuk Bahaman atau nama asalnya Abdul Rahman bin Imam Noh menggunakan bentuk penentangan yang sama. Beliau menentang British dengan bantuan Tok Gajah dan Mat Kilau. Pada 1891 dan 94, mereka berjaya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai, tetapi British berjaya menawannya semula. Akhirnya, Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mat Kilau berundur ke Kelantan dan Terengganu. Penentangan tersebut dijalankan kerana Datuk Bahaman kehilangan hak memungut cukai dan British membina rumah pasong tanpa pengetahuannya. Seterusnya, Libau atau dikenali sebagai Rentap yang lahir pada 1800 digelar Raja Ulu dan Raja Darat. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Saribas. Rentap menentang British kerana James Brooke menuduhnya sebagai lanun dan British juga menghapuskan pertempatan orang Iban. Rentap melaksanakan penentangan pada tahun 1853, 54, 57, 58 dan 61. Sharif Masahor merupakan seorang pembesar Sarike di Sungai Rajang yang berasal dari kampung Igan. Beliau mahu mengusir James Brooke dan mengembalikan kuasa pembesar tempatan yang terjejas. Sharif Masahor mengadakan pakatan sulit dengan Datuk Patinggi Abdul Gafur dan Pangeran Temenggung Hashim Jalil dari Sadok untuk menentang Brooke di Kuching.
Namun, akhirnya mereka telah dibuang negeri. Pada abad ke-20, penentangan bersenjata masih digunakan untuk menentang kuasa barat di negara kita. Antara tokoh yang menggunakan penentangan ini ialah Tok Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Munas yang dilahirkan di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan pada tahun 1853. Tok Janggut yang bersemangat jihad menentang British kerana British mewujudkan peraturan cukai yang mewajibkan petani membayar cukai tanah, dan beliau juga menentang pentadbiran Encik Abdul Latif iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Tok Janggut melalui sokongan Haji Said Penghulu Adam dan Cik Ishak Merbal merancang menyerang Pasir Putih, namun British menyerang Tok Janggut yang berkubur di kampung dalam Pupuh Saring menyebabkan beliau meninggal dunia. Muhammad Saleh bin Dato' Balu atau Mat Saleh dilahirkan di Inanam yang berketurunan Bajau dan Sulung. Beliau menentang tindakan SPUB mengambil alih hak memungut cukai menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Mat Saleh juga pernah cuba berunding dengan SPUB namun gagal, dan beliau dianggap mengancam kepentingan SPUB oleh Gubernur Beaufort. Beliau menyerang Pulau Gaya dan Ambon sebelum dibenarkan mentadbir Tambunan selepas berunding dengan Powi. Pada 1899, SPUB tidak menepati janji mereka dan menyerang Mat Saleh di Teboh dan menyebabkan Mat Saleh terkorban. Kemudian, Mat Sator, seorang yang berbangsa Kadazan Dusun, meneruskan perjuangan Mat Saleh dan memperjuangkan kedaulatan tanah air. Beliau yang merupakan orang kanan dan Ketua Lieutenant Mat Saleh bertanggungjawab melindungi kubu Mat Saleh di Tibabar. Mat Sator membina kubu di Kampung Kapayan Lama Tambunan yang bertujuan melambatkan serangan British. Beliau berjaya menawan Kudat pada 1900 namun terkorban akibat daripada serangan balas British. Bentuk penentangan yang kedua ialah mencabar perjanjian. Campur tangan British di negeri-negeri Melayu disahkan melalui perjanjian yang dimeterai dengan pemerintah tempatan. Pemerintah tempatan telah mencabar perjanjian tersebut setelah menyedari kehadiran Presiden dan penasihat British bukan sertakan memberi nasihat tetapi cuba menguasai pentadbiran. Datuk Maharaja Lela yang merupakan orang besar Perlapan, Perak dan menjadi penghulu di Pasir Salak ialah salah seorang pembesar tempatan yang menggunakan bentuk penentangan dengan mencabar perjanjian ini. Beliau berasal daripada keturunan Daeng Salili, anak Raja Bugis dari Sulawesi. Datuk Maharaja Lela menentang British kerana residen British mengambil alih kuasa Sultan dan hak mengutip cukai selain British mencabuli adat resam orang Melayu. Pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah dan pembesar Perak mengupah R.C. Woods peguam dari Pulau Pinang untuk memansubkan perjanjian Pangkor tetapi gagal. Pada 2 November 1875, W.W. Birch serta pengikutnya tiba di Pasir Salak untuk membuat pengisytiharan memungut cukai oleh British. Kesempatan digunakan oleh Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor Pandak Indut dan Sekutum membunuh J.W.W. Birch, namun mereka dijatuhi hukuman gantung pada 1877 manakala Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Nah Ibrahim dibuang negeri. Bentuk penentangan yang terakhir ialah menggunakan sistem perundangan. Gerakan kebangkitan tani di Terengganu berlaku pada 1922, 25 dan 28. Gerakan ini menarik disebabkan oleh kebijaksanaan pemimpinnya iaitu Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir atau Haji Abdul Rahman Limbau dengan menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baru yang diperkenalkan British. Keluarga Haji Abdul Rahman Limbong berasal dari Patani dan Terengganu.
Beliau lahir pada 1868 dan meninggal di Mekah pada 1929. Penentangan dijalankan oleh beliau kerana Barat memperkenalkan pentadbiran Barat di Terengganu dan menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Haji Abdul Rahman Limbong memohon lesen wakil pleader untuk menjadi peguam kepada tertuduh. Beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Telemong menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Ranger Hutan. Kegagalan peguam cara dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong menyebabkan perbicaraan ditangguh dan berakhir tanpa keputusan. Akhirnya, keputusan berpihak kepada beliau. Apabila berlaku kebangkitan Tani 1928, British menangkap beliau kerana dituduh menghasut. Kemudian, beliau dibicarakan dan dibuang negeri ke Mekah. Sistem pentadbiran Barat memberi kesan kepada kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat negara kita. Kesan terhadap kuasa pemerintahan meliputi 3 aspek, iaitu pentadbiran tempatan, perundangan tempatan dan keuangan tempatan. Kesan terhadap kehidupan masyarakat ialah kesengsaraan rakyat apabila British memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Rakyat menghadapi masalah dalam membayar cukai dan perubahan yang dilakukan bercanggah dengan nilai tempatan, selain layanan tidak adil oleh pihak British. Masyarakat tempatan bangkit menentang British dengan menggunakan pelbagai strategi. Kebangkitan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan. Mari kita lihat kepada kekuatan yang ada pada orang Melayu. Kekuatan strategi adalah seperti muafakat, membina kubu pertahanan, penggunaan teknologi senjata dan perundangan. Mari kita lihat pada kelemahan yang ada. Kelemahan yang ada pada masyarakat tempatan ialah penentangan bersenjata, ancaman perundangan Barat, gagal mentafsir perjanjian dan tipu muslihat. Semua kelemahan ini menyebabkan British mudah menangkis serangan daripada masyarakat tempatan. Mengapakah penentangan masyarakat tempatan menemui kegagalan walaupun banyak strategi yang digunakan? Hal ini kerana penentangan bersifat setempat, kurangnya sokongan terutama dari pihak istana, kelemahan teknologi jika dibandingkan dengan teknologi kuasa Barat, kelemahan strategi British berpakat dengan Belanda dan faktor istana yang digunakan oleh British untuk memadamkan kebangkitan masyarakat tempatan. Sekian dan terima kasih.